Rasa macam feel sangat kan Liga nak start ni. I feel musim ni macam lagi panas, lagi best lah daripada musim-musim lepas. Rasanya sebab Astro bawakan kepada anda semua kan. Okey, since kita still dalam topik bola, jangan nak puji diri awal sangat. Since kita masih lagi dalam topik Liga Malaysia ni, kita takkan nak sembang berdua je. Takkan, kita bukan expert bola. Kita ada seorang expert bersama dengan kita pada hari ini di studio Nadi Arena, tampan kacak bergaya. Kita ada Fadhirul Syuhaimi. Hai, Assalamualaikum. Okey, Fadhirul. Semalam Zulhami Zainal Azam tahu ke hulu ke hilir dapatkan laporan. Hari ini giliran awak ya. Sebab Zul cuti. Dan dengan Ed sihat ke? Sihat. Excited, tak sabar untuk undian esok. Ya, betul. Sama-sama. Sebenarnya ramai tak sabar untuk menantikan keputusan undian esok lah. So, kita tunggu esok. So, hari ni apa yang kita nak mulakan? Oh, dia yang tanya kita. Dia tanya kita. Nampak cool tak? Okey, kita nak startlah dengan beberapa pasukan yang maybe kita nak kupaskan sedikit pada hari ini. So, maybe rasanya macam tadi tak ada laporan sangat tentang pasukan Penang FC. Maybe ada perkembangan yang maybe berapa banyak kali nak guna word maybe ni yang you maybe boleh bawakan. Mungkin Fad boleh bawakan. Okey, baik. Kita mulakan dengan Penang FC, ataupun Harimau Kumbang. Ketika ini mereka menjalani sesi pramusim tanpa ketua jurulatih. Manzur Azura Abdul Wahid. Disebabkan apa? Disebabkan Coach Manzur ini meneruskan kursus untuk menamatkan lesen Pro A. Di mana? Di Croatia dan juga Hungary. Selama hampir 2 ke 3 minggu. Coach yang ada di Malaysia, saya rasa 12 ke 13 orang. Termasuk juga di coaching staff di Penang FC, bukan saja Coach Manzur, ada juga di situ pembantu jurulatih Penang FC iaitu Coach Matno Derus. Dua individu ini sedang berada di Croatia bagi melengkapkan lesen Pro A. Namun itu tidak menjadi masalah besar. Sebab apa? Sebab di Penang masih ada lagi seorang jurulatih iaitu Coach Chong Yi Fat. The one and only yang pernah membimbing pasukan KL sebelum ini, Perak juga. Ketika ini di bawah siliaan ataupun kendalian Coach Chong Yi Fat. Namun apa yang menarik, semalam Penang FC mengumumkan kehadiran dua pemain tempatan. Kehadiran dua pemain tempatan ini iaitu Azri Reza, bekas pemain PDRM FC musim lepas, bermain di posisi tengah, dan juga penjaga gol kelahiran Sabah, Randy Rining, yang beraksi bersama dengan UiTM FC. Disebabkan UiTM FC tidak ada pasukan di Liga Super musim ini, jadi kedua-dua pemain ini, Azri Reza di bahagian tengah dan juga Randy Rining, merupakan dua pemain terakhir yang melengkapkan pasukan Penang FC musim ini. Jadi saya boleh sahkan bahawa tidak akan ada lagi pemain sama ada lokal maupun import untuk Penang FC. Dan seterusnya mereka akan meneruskan dua aksi lagi pramusim, iaitu berdepan dengan Negeri Sembilan dan satu kelab lokal iaitu Bukit Tambun FC. Itu sahaja untuk pre-season Penang FC setakat ini. Dayang dan juga Ed. Nice, interesting. Saya rasa macam cakap dengan pengurus Penang FC. Macam dia bos Penang FC. Tiba-tiba dia bagi semua input lah. Dayang tanya soalan pendek je kan? Pendek je soalan tadi. Dia jawab punya lah panjang. Bagus-bagus. Tapi ini saya nak move on sikit. Macam tak berapa puas hati lah ya. Sebab apa tu Sebab ada kata-kata negatif yang menyatakan Perak FC bakal jadi pasukan belasahan musim ni. I know, right? Pasal belasahan. Tapi sebab dia kata skuad ni akan menjadi belasan sebab boleh katakan semua player majoriti pemain muda. Tapi adakah sebab majoriti pemain muda itu bermaksud Perak tak ada peluang? Sebenarnya Ed dan juga Dayang dan juga penonton Nadi Arena, kalau tanyakan kepada saya melalui pemerhatian saya dengan perkembangan pre-season Perak FC ini, masih terlalu awal untuk kita judge terlalu awal untuk kita menilai kemampuan skuad muda Perak FC ini. Apatah lagi untuk kita menilai kredibiliti yang dimiliki oleh Datuk Lim Tiong Kim sendiri. Masih lagi terlalu awal. Memang kalau kita ikutkan kepada result yang diraih oleh pasukan Perak dalam pre-season setakat ini, semalam yang terbaru mereka tewas kepada Negeri Sembilan FC yang turun tanpa tonggak import maupun seorang sekalipun. Namun itu bukanlah menjadi ukuran sebenar. Yang pastinya sama ada skuad muda ini mampu untuk memberi saingan ataupun tidak di pentas Liga Super. At least di 4 ke 5 perlawanan Liga Super, perlawanan awal, itu yang akan menentukan hala tuju pasukan ini. Dan maklumat terbaru yang boleh saya kongsikan juga, Perak FC mendapatkan seorang lagi pemain tengah iaitu Arif Syakirin secara pinjaman daripada KL City FC.
Itu pemain tempatan. Dan lagi satu, apa yang merisaukan Datuk Lim Tiong Kim dan juga barisan kejurulatihannya adalah kecederaan pemain import. Kita tahu Perak tahun ini antara pasukan yang menggunakan pemain import yang paling sikit. Kota digunakan 9. Perak hanya difahamkan hanya menggunakan 3 sahaja. Ada Sandi Afolabi, Christian Obiozo dan yang mengalami kecederaan adalah Luciano, pemain tengah daripada Argentina yang saya difahamkan memerlukan tempoh rehat yang mungkin 2 ke 3 minggu. So, jadi ini bagi saya tempang sikit lah mungkin. Yes, agak masa tempang. awal season Yes. Namun keyword yang saya suka di sini adalah pasukan ini perlukan masa. Namun persoalannya juga, betul. adakah penyokong bersabar? Kena sabar. Siap sedia untuk Sebab at least sekarang, saya cakap lah Fadiro, at least sekarang Perak dah kembali ke Liga Super. Kan sebab sebelum ni ke Liga Perdana. Sebenarnya, I kurang setuju sikit lah. Just because pemain-pemain dia adalah pemain yang muda, doesn't mean yang mereka terus akan jadi pasukan belasahan sebab jangan lupa faktor Datuk Lim Tiong Kim. Kita ada coach yang cukup berkaliber yang juga pernah membangunkan pemain-pemain yang muda. So rasanya So dia he's very stressy dengan pemain muda kan. pasukan ini perlu diberikan ruang dan peluang untuk buktikan kemampuan mereka. Bagi time sikit, they will shine. Yes, alright, betul. good luck. Okay, so Perak 3 import je. 3 import. Okay, dengan cerita pasukan yang kita laporkan tadi, PDRM pula tambah import, betul ke? Okey, PDRM kalau sebelum ni saya sendiri, laporan saya mengatakan bahawa 6 sahaja. Dan mereka sudah pun melengkapkan 6 itu, cuma belum diumumkan secara rasmi. Ketika ini hanya ada 5 yang sudah pun diumumkan. Yang paling latest adalah tonggak kelahiran Myanmar, Kiao Min Oh. Namun yang terbaru 2 pemain iaitu daripada Senegal. Kalau kita dapat tengok di skrin kaca TV ketika ini, Senegal, iaitu Jack Faye. Berusia 29 tahun. Dan seorang lagi, ini susah sikit saya nak sebut dia, Chukwu Mbuke Chijeko. Betul tu. Saya tak tahulah betul tak, tapi itulah ejaan dia. Pemain antarabang kelahiran Nigeria di posisi penyerang. Namun saya difahamkan juga 2 pemain ini bakal beraksi bersama dengan skuad Liga Simpanan. Jadi ini juga sebenarnya saya sempat bersembang dengan Coach Azmi Aziz, Ketua Jurulatih skuad Liga Super PDRM FC. Dia mengatakan bahawa kehadiran 2 pemain ini walaupun meskipun beraksi di skuad simpanan, ini sedikit sebanyak seandainya berlaku kecederaan, keadaan memerlukan, dia boleh menggunakan 2 tonggak ini. Okey. Menarik. Walaupun tapi yang menarik juga PDRM ini saya sangat-sangat setuju dengan falsafah yang mereka gunakan, berbelanja mengikut kemampuan. Agar tidak berlaku lagi tunggakan-tunggakan, sudah-sudahlah. Kita tak mahu lagi dengar lagi isu hutang. Yes, betul. Kita harap season ni nak pula kita Astro sebagai penyiar rasmi kan, kita haraplah tak ada lagi lah hutang-hutang, isu-isu hutang. InsyaAllah. Tak nak isu-isu elemen negatif. Tapi sasaran diorang pun top 10. So sasaran yang sangat realistik juga. Betul. Okey, Kuching City FC kan, macam diam-diam je persiapan kelab ni. Sebagai pendatang baru, mampu ke diorang macam cipta kejutan? Kuching City FC. Saya hanya tertumpu kepada seorang je. Irfan Bakti. Apa nak cakap Irfan Bakti? Saya rasa kalau yes, he's the man. He's the man. Kalau kita sebut Irfan Bakti ini, kita tahu seorang jurulatih antara yang the best coach yang kita ada dalam saingan Liga Malaysia. Yes, betul. Sangat-sangat berpengalaman. Season lepas pun kita tak perlu nak pertikaikan lagi lah kemampuan Coach Irfan ni. Senang kata Coach Irfan ini, kalau kita letak dekat mana-mana pasukan sekalipun, kemungkinan besar insya-Allah pasukan itu akan menjadi. Dengan untuk saingan musim ini mereka baru saja pulang daripada Kemboja untuk saingan pre-season dan tak silap saya 1 kemenangan. Mereka menghadapi 4 perlawanan di sana, 1 kemenangan, 2 seri dan 1 tewas. Dan apa yang menarik juga, pemain ini pemain yang dibawa masuk oleh Coach Irfan dan juga Coach Sulaiman Husin selaku pengarah teknikal pasukan, antaranya bekas Kapten UiTM Arham Khushairi dan juga penjaga gol berpengalaman mereka bawa masuk anak Mark Schwarzer, Julian Schwarzer. Yes. Walaupun kita mungkinlah pasukan Kuching City ini kita lihat sebagai agak misteri lah, persiapan mereka agak senyap-senyap. Tapi saya melihat kepada persiapan mereka dengan pemain-pemain yang ada, saya dapat merasakan bahawa mereka mungkin bakal menjadi satu pasukan pengacau kepada pasukan-pasukan yang dikatakan pilihan untuk kempen Liga Super musim ini. Mungkin giant killer. Kita tak tahu kan. Tapi Ed dan Ayang, boleh saya kongsikan satu benda? Boleh. Ini maklumat yang petang tadi saya terima. Barulah. Baru, segar lagi. Segar. Seorang pemain import, Desi Marcel, pernah beraksi bersama dengan Terengganu FC dan tahun lepas dengan Kedah FC. Dia ketika ini berada di Malaysia. Untuk apa?
Negeri mana? Negeri mana? Kelab Yes. mana? Mana? Dan saya sempat bertanyakan DM kepada dia semalam. Dia kata ya, dia berada di Malaysia dan masih dia, Which part of Malaysia? Ya, that's why. dia belum mahu memberitahu berkongsikan mengenai kelab mana. Namun ramai yang mengatakan bahawa pasukan yang masih lagi belum mengumumkan import. Siapa? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ya. Mungkin. So dengan situasi Negeri Sembilan ketika ini, Semalam kita dah cover Negeri Sembilan. dengan keadaan Negeri Sembilan yang belum mengumumkan import, berkemungkinan pasti sedang hangat dikaitkanlah Desi Marcel ini ke Negeri Sembilan. Jadi sama-sama kita tunggu dan nantikanlah adakah benar ataupun pasukan lain akan ada kejutan. Lagi happy lah Abang Sari tu. Patutlah Abang cuti hari ni. Pergi lepak dengan member. Betul. Okey, terima Thank kasih you, Fadira Fadira. atas perkongsian anda. Always a pleasure kan? Best. Macam-macam dia share. Last dia bagi bom. Tiba-tiba ada surprise. Thank Thank you, you. Fad.